Hello, what up guys? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pecah daripada Batai Cleaners dan perjuangan kami adalah bantu mereka yang rasa kurang keyakinan diri, yang rasa rendah diri dan rasa tersisih disebabkan berat badan yang berlebihan. Alhamdulillah setakat hari ini telah bantu seramai 2,400 orang, 2,380 lebih orang kot untuk menurunkan berat badan mereka sebanyak 2 ke 3 kilo tanpa menggunakan sebarang produk. Dan hari ini saya nak buat sedikit sharing berkenaan apakah kebaikan chia seeds yang mana ianya telah pun diuji secara saintifik yang boleh bantu kita turunkan berat badan. Saya nak tanya sekejap dalam Facebook Live ni, siapa sini yang pernah dengar chia seed ataupun pernah makan chia seed? Siapa sini pernah cuba minum makan chia seed campurkan dengan apa-apa jenis makanan ke? Boleh tak komen sikit? Kan? So ramai yang ada yang mungkin pernah jumpa, pernah makan, pernah ambil. Dan macam mana sebenarnya kebaikan chia seed ni boleh bantu kita turunkan berat badan. Nombor satu, dalam chia seed, sebelum tu saya nak beritahu apakah tu chia seed. Chia seed tu adalah sejenis makanan, sejenis biji rin sebenarnya. Biji rin yang hanya ada di negara-negara tertentu sahaja. Ada dekat negara macam South America, dekat China pun diorang dah cuba tumbuhkan sekarang. Dekat India pun ada kalau tak salah saya. Tapi dekat bahagian South America yang paling famous sekali, paling terbukti ada banyak. So itulah yang itulah sebenarnya satu. Kenapa harga chia seed ni mahal? Sebabkan kita kena import. Dekat Malaysia tak ada jual benda tu. Dan kalau nak beli chia seed, kalau nak beli daripada import, kena beli yang berkilo-kilo punya. 10 kilo ke atas lah. Kalau itu pun 10 kilo tu dah kira minimum semua. Oleh yang demikian, chia seed ni dia memang agak mahal sebenarnya, tetapi keberkesanan dia boleh bantu kita untuk turunkan berat badan memang gila power. Okey, chia seed. Boleh tak komen sikit siapa kat sini nak tahu apakah sebenarnya kebaikan chia seed? Kebaikan chia seed, kebaikan chia seed nombor satu yang paling gila ketara sekali adalah dia boleh membantu kita mengawal selera makan, sebabkan fiber di dalam chia seed tu memang betul-betul power, yang mana bila kita campurkan dengan air, kita dah nampak dah macam mana rupa bentuk chia seed tu bila dicampur. Hai, apa khabar yang baru join Facebook Live kita? Saya tak faham kenapa saya tak nampak orang komen kat sini. Okay. Apa khabar semua yang baru join Facebook Live kita? Macam ni. Boleh tak komen sikit? Saya tak nak jadi macam ceramah kan. Boleh tak komen sikit yang ada dalam Facebook Live ni? Siapa sini pernah makan chia seed? Bismillahirrahmanirrahim. So, bila kita campurkan dengan air, kita akan nampak dia macam mengembang sikit. Dia macam span. Span yang mengembang. Itu adalah kesan daripada fiber. Fiber ni bila kita makan kan, so bila fiber tu dicampurkan dengan air, dia akan menyebabkan dia punya saiz makanan yang fiber tu mengembang sikit. Hai, apa khabar Puan Kiambang Rose? Saya biasa Puan Raja Azharinam. Okey, Alhamdulillah. Belum pernah tapi ada dengar chia seeds. Okey, Puan Muhammad Farah ke Tuan Farah Aidit? Puan aku naik, Tuan aku naik. Right, so the point is, itu chia seed. Selain daripada dia mengandungi fiber yang tinggi, disebabkan fiber yang tinggi juga, dia akan memudahkan kita untuk menjadikan kita punya kelancaran pembuangan air besar berlaku dengan lebih baik. Maksud dia macam ni, let's say kalau katakan kita kenal mereka yang susah nak membuang air besar, chia seed antara salah satu daripada makanan yang boleh bantu kita mengawal kita punya selera, kita punya pembuangan air besar. Kalau kita macam susah nak buang air besar lah, itu adalah nombor 2. Waalaikumsalam Puan Syamsiah. Apa khabar? Hai. Okey. Salam. So itu yang kedua. Ketiga, antara kebaikan chia seed ni juga, selain daripada dia mengandungi fiber yang tinggi, sedang minum superfood ni ada chia seed. Kata Puan Amida, sedang minum superfood ada chia seed. Okey, sambung balik semula Dalam kebaikan chia seed juga, siapa nak tahu apakah kelebihan chia seed lagi untuk menampakkan diri kita lebih muda pula? Dalam chia seed, disebabkan dia mengandungi vitamin E yang tinggi. Vitamin E, biasanya makanan yang berlemak ataupun high fat food, especially high fat yang sihat, dia akan menampakkan kecantikan kulit muka. Dia akan menjadikan muka kita nampak lebih berseri sikit.
walaupun kita kurang ambil makeup, dia lah daripada makanan yang kita ambil. So kalau kita perasan model-model model-model daripada South America, siapa sini pernah tengok model-model daripada South America? Saya kan antara penggemar nak nampak model selalu. Saya nak cerita sikit lah, boleh tak saya cerita sikit? Dia macam memalukan tapi saya suka. Dulu sebelum saya kahwin, saya suka betul Usha, model-model Victoria's Secret. Antaranya Alexandra Ambrosio, orang Brazil, South America. Lepas tu pula Adriana Lima, Brazil juga. Siapa lagi? Gitu-gitulah kan. Geng-geng tu macam dia punya kulit muka tu satu hal lah kan. Dia punya apa yang dia pakai tu satu hal juga kan. Tapi dia hari Jumaat cerita pasal benda ni. Tetapi point dekat sini, kulit muka dia nampak berseri cantik. Sebab apa? Sebabkan dia ambil, saya syak dia ambil tu. Dia ambil chia seed juga sebagai makanan harian dia. Selain daripada dia boleh nampakkan kesan pinggang yang ramping dan badan yang solid, dia pun menampakkan kulit, bukan sekadar kulit muka saya, tapi kulit badan juga nampak lebih cantik. Sebab dia mengandungi vitamin E yang agak tinggi juga. Kan? Dan macam siapa sini pernah dengar benda ni semua? Siapa sini pernah share? Kita boleh Google, tapi Google dia tak share sejauh mana keserasian chia seed ni dengan diri kita. Siapa sini pernah dengar benda tu? Kan? So, apa saya sampaikan kat sini adalah, let's say kalau katakan kita nak mencari chia seed, key point dia adalah cari yang organik. Cara pengambilan chia seed ni sebenarnya macam mana yang sebenar-benarnya? And berapa kali sehari? Okey, dia bergantung. Macam saya tak ambil chia seed. Saya ada sejenis makanan yang kita buat sendiri, chia seed campur flaxseed yang kita botolkan dalam bentuk ni dalam bentuk superfood. Okey, superfood. So dalam superfood ni ada chia seed, ada flaxseed dalam 300 gram dalam ni. Macam mana saya minum, macam mana saya ambil, saya akan campurkan dengan air kegemaran saya. Macam kopi ni. Ini adalah kopi. Dalam kopi ni saya dah bancuhkan sekali dengan chia seed, dengan superfood ni. Yang memang dah ada chia seed, yang memang dah ada flaxseed. One day saya akan explain tentang flaxseed pula. Kebaikan flaxseed ni macam mana. So, bila digabungkan kedua-dua tu, saya akan ambil pada waktu pagi. Dan saya akan monitor saya punya rasa selera makan saya. Kalau selera makan saya memang macam meningkat, macam tinggi lah selera makan saya, apa yang saya buat, saya akan tambah lagi pada pukul 3 petang. Sebab pada waktu 3 petang, waktu tu lah saya rasa macam tak berapa nak bersemangat sangat. Waktu macam cuaca sama ada panas sangat ataupun sejuk sangat, yang kita rasa macam nak tidur sahaja. So ambil lagi chia seed. Sebab apa? Kadang-kadang pada waktu-waktu macam ni kita akan rasa lapar. Betul tak? So itulah macam mana sebenarnya saya ambil chia seed. Kalau katakan saya ambil chia seed lah, saya hanya ambil chia seed apabila saya cuba nak turunkan berat badan saya, especially dalam proses cutting. Cutting dengan bulking adalah dua proses yang saya amalkan untuk saya menampakkan body composition yang baik. Siapa sini pernah dengar tentang cutting dengan bulking? Siapa pernah dengar? Cutting dengan bulking. Bismillahirrahmanirrahim. Cutting sini tau, bulking sini. Bulking adalah satu keadaan yang mana saya makan banyak. Saya pergi gym, saya bina muscle. Memang muscle senang naik pada waktu tu. Biasanya pada saya ambil bulking, saya akan ambil dalam kalori surplus yang mana saya akan makan banyak. Lebih banyak daripada sebelum ni supaya dalam saya membina muscle saya naik dan lemak pun naik sekali. Disebabkan muscle naik dan lemak pun naik sekali, so that's why kita akan buat satu proses cutting. Cutting ni pula saya akan makan di dalam kalori defisit dan masih lagi melakukan pergerakan-pergerakan yang sama dalam dekat gym, iaitu macam angkat berat dan sebagainya. Kemudian saya akan ambil makanan-makanan seperti yang macam berfiber tinggi macam chia seed dan flaxseed ni. Dia akan menyebabkan saya dapat kawal selera makan, nombor satu. Dan pada masa yang sama juga, disebabkan saya berada di dalam kalori defisit, lemak saya akan mudah turun. Muscle saya akan macam maintain sikit, dia macam tak turun sangat. Jadi 3 bulan bulking,
3 bulan cutting, 3 bulan bulking, 3 bulan cutting, dia akan menyebabkan body composition saya, muscle meningkat, lemak menurun. So ini biasanya berlaku kepada mereka yang pergi gym, jadi bodybuilder lah. Sebenarnya saya bukan bodybuilder, saya bukan seorang yang selalu pakai spender dekat atas pentas, dah kenapa. Tapi saya suka dapat bentuk badan macam tu. Suka dapat bentuk badan yang macam ada shape lah kan. Tu saya lah. So that's why tu yang saya ambil chia seed ni, dan saya juga botolkan dalam bentuk superfood chia seed campur dengan flaxseed. Flaxseed pun sama juga, adik-beradik dengan chia seed, tapi dia punya function dia berbeza. Okay. Function flaxseed ni pula sama juga macam flaxseed, sama juga macam chia seed, dia mengandungi fiber yang tinggi, dia boleh kawal selera makan, dan dia juga alhamdulillah dia juga ada sedikit sebanyak dapat bantu mengawal hormon kita, baik lelaki baik perempuan. Kenapa hormon? Hormon ni adalah satu benda yang paling senang sekali mengganggu progres berat badan kita. Sama ada hormon tertentu berkurangan ataupun hormon tertentu berlebihan. Bila salah satu daripada hormon yang tertentu tu ada berlebihan ataupun ni semua, dia akan menyebabkan kita punya keseluruhan kita punya ekosistem sistem hormon kita macam masalah sikit. Contohnya, siapa kat sini yang kenal mereka yang ambil ataupun yang mengamalkan pil perancang? Cek komen sikit. Siapa sini pernah jumpa orang yang mengamalkan pil perancang? Kita akan perasan satu je tipikal bentuk badan mereka. Apakah dia? Tipikal bentuk badan mereka mempunyai pinggul yang besar, peha yang besar, perut yang agak buncit sikit, berat badan mereka senang naik. Kan, itu yang ambil pil perancang. Siapa pernah ambil? Siapa pernah tengok? So that's why, satu. Kedua, kalau lelaki yang ambil pil perancang, dia akan menampakkan bentuk badan wanita sebabkan dalam pil perancang tu ada hormon estrogen. Tak percaya, pergi beli mana-mana pil perancang, ada satu perkataan nama dia estradiol. Estradiol kita Google, memang itu adalah estrogen perempuan punya lah. So kalau katakan bila kita ambil estrogen yang berlebihan, dia akan menyebabkan seluruh ekosistem kita punya hormon kita akan terganggu. Kita punya progesteron akan menurun ataupun dia tak match dengan level estrogen yang menyebabkan dia boleh sesuatu pregnant. Kalau macam dia lelaki, tak istilah lelaki lah perempuan juga, dia akan menyebabkan dia akan senang rasa stres sikit. Dia akan mudah stres, dia akan mudah menyimpan lemak di dalam badan dia dekat dalam bahagian-bahagian tertentu di perut dan sebagainya. Kemudian dia juga akan meningkat selera makan, craving benda-benda manis, macam itulah kan. Jap, hello, boleh faham ke so far? Kalau boleh faham, boleh tak bagi saya love banyak-banyak sikit? Saya tengok berapa ramai kat sini yang boleh catch ke apakah masalah ni hormon tu. Saya seorang yang belajar pasal hormon ni, yang mana bila saya belajar pasal hormon ni, saya nampak betapa vulnerable-nya diri kita terhadap masalah berat badan, terutamanya apabila kita tak mementingkan hormon yang stabil. Bila kita tak jaga hormon yang stabil, dia menyebabkan kita punya berat badan mudah naik. Saya nak share sikit tentang satu story tentang salah seorang daripada bekas student kita. Nama dia adalah Puan Samsuryawati. Dia mempunyai masalah bentuk badan. Okay, dia mempunyai masalah bentuk badan macam ni Okay, dia tak ambil pil perancang. Saya rasa dia juga ada masalah, dia ada masalah ketidakstabilan hormon. Mana gambar dia? Taklah cerita ni, cerita soalan lain lah. Waalaikumsalam Puan Fauzilah. Ya betul coach, terutama pil perancang Jasmine. Memang ramai lelaki makan untuk bentuk badan. Okay, itulah Jasmine. Ini bukan lelaki ini perempuan. Nama dia Cik Ta. Dia berat badan dia dalam berapa kilo 80 lebih dan berjaya turun sampai 60 lebih. Macam ni bentuk badan dia dulu. Dia memang ambil pil perancang sampai sekarang. Sampai dululah masa setelah saya berinteraksi dengan dia. Lepas tu macam ni bentuk badan dia. Walaupun ambil pil perancang, tetapi bila dia ikut rejim pemakanan yang tertentu, senaman yang tertentu, menyebabkan badan dia tak sempat nak simpan lemak di bahagian-bahagian tertentu.
terus berjaya dibakar dan dapatkan bentuk badan yang lebih cantik sikit. Macam itulah, bukan macam out of shape. Kita tak nak isteri saya mempunyai badan yang out of shape, sebabkan dia akan menyebabkan saya rasa macam tolonglah sikit. Barulah lebih geram sikit kan, macam tu perangai suami. So the point dia kat sini adalah, walaupun hormon tak stabil macam mana, macam sebabkan ambil pil perancang macam mana sekalipun, sekiranya penjagaan makanan yang betul, seperti mengambil macam saya cakap tadi, chia seed dan flaxseed, itu yang menyebabkan badan kita lebih mudah nampak penurunan berat badan yang lebih baik. Ini chia seed, flaxseed ni bukan produk kurus, bukan ini yang menyebabkan kita berjaya turunkan berat badan, tetapi disebabkan kandungan superfood yang ada chia seed dan flaxseed, dia boleh mengawal selera makan dengan baik. So bila dia boleh mengawal selera makan dengan baik, dia akan menyebabkan kita rasa macam lebih mudah untuk turunkan berat badan. Siapa sini faham? Boleh tak komen faham? Macam saya nampak tadi, Puan Fauzilah, Acik Fauzilah dan Puan Amida pun, dia pun amalkan superfood. Saya pun amalkan superfood juga, tapi 6 bulan setahun. Sebab saya ada cutting dan bulking saya sendirilah. So saya tak nak turunkan berat badan sahaja, saya tak nak jadi kurus kering lagi. Saya cukup dah bosan jadi kurus kering. Saya nak jadi someone yang ada bentuk badan, body fat percentage saya rendah, terkawal, dan muscle mass saya meningkat. Dan itulah kenapa saya amalkan superfood ni 6 bulan setahun sahaja. 3 bulan pertama, insyaAllah pada bulan 1 ni nanti, seminggu depan, ada 2 minggu lagi, saya akan mulakan balik cutting saya 3 bulan, kemudian buat bulking semula pada bulan keempat. 4 sampai bulan 6 bulking. Memang nampak 4 ke bulan 6 tu nampak macam badan macam besar, macam gajah sikit. Bulan 7, bulan 9 saya akan cutting semula dan nampak susut balik, dan akhir sekali pada hujung tahun dan saya akan buat balik bulking. Macam itulah. So macam tu saya punya cycle saya untuk nampakkan badan saya, body composition saya terkawal. Itu cara dia. So berbalik semula tentang superfood. Superfood juga dia boleh, saya belum kurus kering, kena ambil. Okay, baik, silakan. So dalam kebaikan chia seed ni juga kan, satu benda yang saya tak perasan sebab saya tak ada benda Allah tu. Nak tahu tak benda apa? Benda apa yang sebenarnya saya faham. Saya tak mengkaji benda ni semua. Superfood baru ambil pakai tadi. Alhamdulillah, tahniah Puan Hajah dari Insyirah. Antara satu kebaikan superfood, selain daripada dia boleh bantu kita kawal selera makan dan seterusnya dapat bantu kita kawal berat badan kita, dia juga boleh bantu kita menampakkan kulit rambut yang bersinar. Rambut yang bersinar. Saya cakap ni bukan pasal saya, sebab rambut saya kurang. Kalau ada pun saya akan potong. InsyaAllah hari ni saya akan potong rambut lagi. So saya difahamkan oleh mereka, student-student kita yang mengambil superfood ni, saya beritahu saya punya rambut nampak bersinar sikit lah. Nampak macam senang nak disikat katanya. Kenapa? Sebabkan dalam superfood ni pun ada protein. Dalam chia seed ni pun ada protein. So that's why kalau kita boleh Google perkataan superfood dekat Google, dekat internet, kita akan nampak antaranya chia seed dan flaxseed. Dan kedua-duanya ada di dalam batik superfood. So that's why kita namakan dia sebagai superfood. So bila kita ambil, dia akan menyebabkan kulit kita lebih ni. Saya masih minum superfood sampai sekarang. Alhamdulillah, ramai juga pengguna superfood dalam ni. Ada Puan Izazat, Puan Hamidah, Puan Hajah dari Insyirah, ada Puan Amida. So Puan Amida pula, Puan Fauzilah. So 4 orang dah guna superfood, termasuk saya 5 orang. Saya guna 6 bulan sekali. 6 bulan setahun. Okay, anyway, terima kasih kepada guna superfood. So saya nak bagi tahu kat sini kan, pasal tentang makanan. Kadang-kadang kita kena faham apakah setiap property pada setiap makanan, apakah dia punya kelebihan pada setiap makanan. Bila kita faham tentang kelebihan setiap makanan ni, dia akan menyebabkan kita tahu nak makan apa, kita tahu nak buat apa, kita tahu nak buat senaman macam mana untuk kita dapatkan bentuk badan idaman kita. Maksud dia macam ni, let's say kalau katakan kita cuba nak turunkan berat badan, dan bila kita cuba nak turunkan berat badan, kita rasa macam aku nak makan apa boleh ke kau makan nasi, boleh ke nak tukarkan nasi ni dengan mi goreng.
Boleh ke nak tukarkan mi goreng ni dengan spaghetti? Macam mana? Jawapannya macam ni. Boleh nak makan apa sahaja sekalipun asalkan halal. Yang paling penting sekali adalah beberapa perkara. Nombor 1, kita kena tahu berapa banyak keperluan tenaga kita. Nombor 2, kita kena tahu setiap makanan kita makan pun ada keperluan tenaga kita. Macam ini. Dalam secawan kopi ni, kalori dia di bawah 100 kalori. Kenapa? Sebabkan saya dah letakkan bahan-bahan dalam saya punya kopi ni, dia akan menjadi di bawah 100 kalori. So that's why saya yakin kalau saya minum kopi ni sampai 5 cawan sekalipun dia tak mengganggu saya dari sudut nak meningkatkan berat badan saya. Jadi saya tahu tentulah. So saya tahu macam ni. Saya tahu macam kalaulah katakan saya ambil kopi 3 in 1 macam tu, dia dah jadi sampai 300 kalori sebab biasa saya akan ambil 2 sachet 300 kalori. Kalau kata saya ambil susu kopi yang ada gula, lepas tu pula yang ada macam-macam benda lagi, dia pun akan meninggi juga kalori dia. Dan bila kita ambil makanan yang atau minuman yang manis pada waktu pagi, nombor 1 yang akan berlaku kepada diri kita adalah kita akan rasa lapar dengan cepat pada waktu tengah hari tu, ataupun dalam pukul 11 pagi macam tu. So that's why saya tak nak macam tu. Saya tak nak kerja saya makan je, ada banyak lagi benda saya nak kena buat. So that's why pemilihan makanan tu penting. That's why pemilihan makanan berdasarkan properti setiap makanan itu sangat gila penting. Dan siapa kat sini yang berminat nak belajar, boleh tak komen kalau berminat nak faham benda ni? Cek komen sikit sebab saya akan bagi tahu benda ni secara percuma je. Siapa yang nak tahu, boleh tak komen siapa yang berminat nak belajar? Inilah macam benda yang paling awal sekali untuk kita faham macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan mudah supaya ianya tak mengganggu kita punya aim ataupun impian kita untuk turunkan berat badan. Kata Puan Raja Azarina berminat, saya nak, kata Puan Fauzilah. Siapa lagi yang berminat? Boleh tak komen kalau berminat? Sebab pada 24 Disember minggu depan saya akan buat satu webinar Zero to Slim Fit. Okay, pada 24 Disember, hari Jumaat jam 2 petang, selepas habis main Jumaat, saya terus balik ke rumah dan saya terus bercakap pasal Zero to Slim Fit. So the point is kat sini, dan dalam Zero to Slim Fit juga saya akan terangkan tentang segitiga kunci, segitiga Master Key Kurus. Master Key Kurus nama dia, yang mana saya akan terangkan 3 kunci besar macam mana kita boleh turunkan berat badan dengan mudah. Nombor 2 adalah saya juga akan memberikan satu buku e-book dulu. E-book percuma kepada mereka yang mendaftar. E-book percuma kepada mereka yang mendaftar, dan mereka juga akan dapat sesi soal jawab bersama dengan saya setiap minggu di dalam kita punya platform lah, sama ada di dalam Telegram channel ataupun dekat dalam Facebook Live. Okay. So itu satu. Kemudian dia juga akan dapat akses di dalam Telegram channel, dan itu sahaja untuk yang mengambil free access ni. Tapi kalau siapa kat sini yang suka baca buku tapi bila baca e-book rasa tak selesa biji mata, macam mata nak terbakar. Siapa sebenarnya tu? Rasa macam bila ambil je, macam contohnya saya bila baca e-book, saya ada banyak e-book dalam iPad ni. Banyak gila e-book. Tapi bila saya baca lama-lama, saya rasa macam sakit mata. Pertamanya tulisan dia macam pendek. Tulisan dia macam rapat-rapat. Lepas tu pula jarak antara satu row kepada row yang lain macam dekat-dekat. So macam ni yang mata saya, boleh pedih mata saya. Superfood boleh campur dengan apa-apa minuman ke? Jawapan saya boleh. Asalkan minuman tu halal. Kalori dia rendah. Kalori dia boleh lah kan dikawal. Okay, itu satu. Dan that's why saya nak offer kepada sesiapa yang berminat nak ambil VIP experience di dalam Zero to Slim Fit untuk dapatkan buku secara fizikal, yang mana saya akan juga post buku tersebut secara percuma. Dia juga akan dapat akses masterclass pada 8 Januari 2021. Dia juga akan dapat apa lagi, satu lagi? 4 benda. Pertama, dapat recording Zero to Slim Fit. Kan? So, kalau itu harga dia adalah harga dia RM79 je. 79. Yang free access tu free lah. So, yang free tu tak dapat recording, tak dapat buku, tak dapat free postage, dan juga tak dapat akses masterclass. Dan kalau yang ambil VIP experience, dia akan dapat semua benda tu
apa yang free access dapat, iaitu Zero to Slim Fit pada 24 Disember jam 2 petang. Kemudian juga dia pun akan dapat sesi soal jawab ekstra, dia akan dapat buku, free postage, recording Zero to Slim Fit dan juga akses masterclass pada 8 Januari. Saya rasa itu benda berbaloi sekali dapat. Dia dapat buku dan juga dia juga dapat akses masterclass. So kalau kata berminat, boleh klik kat pin komen tu, join kita punya Telegram channel. Kemudian dalam pukul lepas habis Facebook Live ni, saya akan buat tulisan sikit. Saya akan buat posting dalam Telegram channel kepada mereka yang berminat untuk mendaftar Zero to Slim Fit VIP Experience. Kalau tak nak VIP Experience, boleh je ambil free access yang mana ianya percuma dan dapat e-book juga. Alright, saya rasa itu je daripada saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Terima kasih sebab akan berada dalam Facebook Live ni dan juga dalam live stream ni, yang mana saya nampak Puan Syamsiah masih lagi setia bersama dengan saya. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Waalaikumsalam Kak Lin. Kak Lin, kita nak habis dah Kak Lin. Saya doakan semua sihat dan berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.